اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Bulan mengambang penuh, malam bertambah sepi bila dini hari semakin hampir. Ketika ini Mak Akir terdengar suara putri bongsu memanggilnya. Dia terus turun dari rumah untuk mendapatkan putri bongsu. Kedatangannya disambut oleh putri bongsu dengan penuh kasih sayang. Seperti pertemuan di antara teruna dara ketika itu, mereka hanyalah saling berbual mesra mencurahkan perasaan masing-masing sahaja. Mat Akir tidak menyentuh sedikit pun tubuh putri bongsu. Kasih yang suci bukanlah dengan berdakap-dakapan sepanjang malam. Baginya, dengan pertemuan demikian, sudah pun memadai untuk melepaskan rindu dendamnya selama ini. Untuk menunggu bulan mengambang penuh di tengah malam pun terlalulah lama terasa pada Mat Akir. Kalau boleh, dia tidak mahu berpisah sesaat pun dengan putri bongsu. Tetapi dia tidak boleh tergesa-gesa untuk memutuskan berkahwin dengan putri bongsu kerana syarat sudah diberikan oleh penghulu bunian. Dalam masa dia disuruh balik terlebih dahulu, iaitu bolehlah dianggap dalam masa bertunang. Dia dikehendaki merahsiakan semuanya dari pengetahuan orang-orang kampung. Sekiranya dia berjaya melalui ujian itu, maka penghulu bunian bersedia menerima dia untuk menjadi menantu. Sebenarnya, ujian itu terlalu berat. Gerak-gerinya tentulah menjadi tanda tanya kepada penduduk-penduduk kampung. Tetapi dia mesti meyakinkan orang-orang kampung bahawa yang dia itu masih lagi normal. Walaupun ada pandangan mata kasar mereka, memang dia kelihatan seperti orang yang sakit hilang akal. Masa perkahwinan kita dah semakin hampir, kata putri bongsu sambil duduk di atas satu busut. Putera Ali, janganlah bimbang lagi. Kita tidak akan berpisah. Oh, ini macam lagu wali band lah. Ujarnya mengerling pada Mak Akir. Boleh cari lagu lah, takkan terpisah daripada wali band. Tetapi kita ni tak boleh dengan keadaan demikian, sahut Mak Akir. Kalau keadaan ini berpanjangan, saya bimbang nanti orang-orang kampung mengetahui juga perhubungan kita. Jelasnya serba salah. Tak apalah tentang perkara tu. Penghulu akan menolong Putera Ali. Tetapi jaga-jagalah sikit. Jangan biarkan si pawang bulin mendekati Putera Ali. Puteri bongsu memberi amaran. Dah, kenapa pula dengan pawang bulin? Mat Akir terkejut bila puteri bongsu menyebut nama pawang bulin. Dia tu musuh penghulu. Saya takut sangat dia akan mengganggu perhubungan kita. Jelasnya berbisik ke telinga Mak Akir. Baik, saya akan tantang pawang bulin kalau dia berani sangat mengganggu perhubungan kita. Mak Akir mengetap bibir macam menyimpan dendam. Pawang bulin tu bukan tandingan Putera Ali. Puteri bongsu tersenyum dengan kata-kata Mak Akir. Nantilah, bila Putera Ali sudah menjadi keluarga kami, mungkin penghulu akan mengajar Putera Ali banyak perkara lagi. Dia memberikan keyakinan. Pertemuan itu berakhir bila bulan mulai pudar di hujung malam. Puteri bongsu meminta diri, lalu hilang di dalam kabus yang tebal. Tiba-tiba Mak Akir menyedari yang dia ni berada di belukar senduduk di belakang rumahnya. Dari keadaan yang dialami oleh Mak Akir itu, ternyatalah dirinya dapat dikuasai oleh bunian. Walaupun dia mempelajari banyak ilmu kebatinan, tetapi dirinya dapat dikuasai oleh bunian secara tidak disedarinya. Perkara seperti ini sebenarnya tidaklah dihairankan kerana mereka yang menyandarkan ilmu kebatinan dengan menyeru kuasa-kuasa gaib, iaitu bukan meminta perlindungan daripada Allah. Amat mudahlah dikuasai oleh kuasa-kuasa gaib itu pula. Inilah kononnya yang terjadi pada Mak Akir. Lama jugalah dia mengalami keadaan seperti orang hilang akal. Semenjak hilang 3 hari ketika masuk ke hutan mencari rotan, manau dan damar. Bagaimanapun, dia tidak menampakkan perubahan pada dirinya kepada emaknya.
kerana dia terus juga ke hutan mencari rotan, manau ataupun damar seperti kebiasaannya. Kadang-kala dia pergi juga merawai ke sungai. Tempat yang ditujunya ialah di selekor sungai, tempat pokok kelepung tumbuh di tebing. Kadang-kala puas dia duduk berjuntai kaki di perga pokok kelepung itu. Puteri bongsu tidak juga menjelma. Setiap kali dia pergi merawai, banyak ikan yang diperolehinya. Inilah yang menghairankan Mak Teh. Bila ditanya oleh Mak Teh, dia tidak mahu bercakap berterus terang. Bagaimanapun, Mak Teh memang selalu mendengar bunyi orang berbual di belakang rumahnya. Sehinggalah Tok Lah dan pemuda-pemuda kampung mengendap. Barulah Mak Teh menyedari bahawa dakwaan Pawang Bulim mengenai hubungan Mak Kir dengan bunian itu adalah benar. Sepanjang bulan tidak mengambang, Mak Kir akan duduk termenung seperti orang yang bersedih. Tetapi bila bulan mengambang, malam purnama, dia akan kelihatan riang gembira. Sikap Mak Kir ini pun dapat dicamkan oleh Mak Teh. Mat Akir terlalu gelisah apabila bulan tidak mengambang. Dia terpaksa menunggu kemunculan puteri bongsu hanya pada malam bulan mengambang penuh sahaja. Dan inilah janjinya semasa meninggalkan perkampungan bunian dahulu sebagai satu ujian untuk menentukan kejujuran hatinya. Masa yang pendek itu dirasakan oleh Mak Akir seperti bertahun-tahun lamanya. Dalam seminggu bulan. Maaf, saya ulang balik ya. Masa yang pendek itu dirasakan oleh Mak Akir seperti bertahun-tahun lamanya. Dalam seminggu, bulan mengambang penuh itu, dia merasakan hanya beberapa saat sahaja dapat bertemu dengan puteri bongsu. Setiap detik, wajah puteri bongsu sentiasa bermain di matanya. Pada malam bulan purnama yang diharap-harapkannya dapat bertemu dengan puteri bongsu, tiba-tiba dia diganggu oleh Latif Debok. Entah mengapa, pada malam berkenaan, Latif Debok tidur di rumahnya. Dia tidak sampai hati mahu menghalau Latif Debok supaya jangan tidur di rumahnya. Alahai, macam mana kalau dia datang pada malam ni? Tentu dia akan kata aku mungkir janji kalau tak datang menemui dia. Bisiknya merasa kecewa kerana Latif Debok tidur di rumahnya pada malam tersebut. Apa kata engkau, Akir? Siapa nak datang malam ni? Latif Debok terkejut dengan kata-kata Mak Akir. Rupa-rupanya keluhan Mak Akir itu dapat didengar dengan jelas oleh Latif Debok. Aku tak cakap apa-apa pun, sahut Mak Akir. Lengkau, aku dengar kau cakap ada orang nak datang. Siapa? Desak Latif Debok tersengih-sengih mengerling kawannya sejak kecil itu. Merepeklah kau. Siapa pula yang nak datang ni malam-malam buta macam ni? Ujar Mak Akir merasa tersinggung dengan kata-kata Latif Debok. Aku tahulah, Akir. Kau jangan nak sembunyi-sembunyi dari aku. Latif Debok mengejek. Jangan kau ikutkan perasaan kau. Nanti binasa diri sendiri. Engkau salah bawa. Ilmu kau salah bawa. Dia mengingatkan kawannya itu. Kau tahu apa, Tip? Dia menyindir Latif Debok pula. Kau ni tak payah nak ambil tahulah soal aku. Bukannya aku mengusik orang lain. Aku pun tak menyusahkan sesiapa lah. Katanya menggertak bibir. Jangan terpengaruh dengan ilmu bunian. Nanti kau jadi bunian, Akir. Latif Debok berkata kuat sedikit. Dia memang sudah menduga sejak lama lagi mengenai diri Mak Akir yang menuntut ilmu kebatinan yang berkaitan dengan bunian. Sayangnya, Mak Akir tidak mencari dinding pertahankan diri. Setiap ilmu kebatinan ada mempunyai dinding yang bertujuan mempertahankan diri supaya tidak dikuasai oleh ilmu kebatinan itu. Sesiapa yang tidak mencari pendinding, dia akhirnya akan dimusnahkan oleh ilmu kebatinan itu sendiri. Dia tidak berani memberitahu pada Mak Teh mengenai kegiatan Mak Akir menuntut ilmu kebatinan dari Pawang Bulim itu. Amalan-amalan yang diberi oleh Pawang Bulim belum habis. Mak Akir sudah mencari jalan sendiri. Tujuan Mak Akir pada mulanya hanyalah untuk murahkan rezeki dengan meminta bunian menolongnya mencari kerotan, manau dan damar sebanyak-banyaknya untuk dia. Kau akan dikuasai bunian lah, Akir, kata Latif Debok lagi. Merepeklah kau, Tip. Aku tak tahu apa yang kau cakapkan ni. Mat Akir menyindir sambil berpusing ke kiri ke kanan mengharapkan Latif Debok supaya cepat tidur. Malam sudah semakin larut. Burung pungguk sudah mendayu-dayu berbunyi di tengah rimba. Tetapi Latif Debok tidak juga tidur. Sekejap-sekejap dia bangun menghisap rokok daun tembakau jawanya. Sekejap-sekejap dia ke dapur mencari air. Jangan silap air, ya. Bagi Latif Debok pula,
Bagi Latif Debok, rumah Mak Akir itu sudah macam rumah dia juga. Sejak kecil lagi dia berkawan dengan Mak Akir. Mereka sering bertandang bergilir-gilir ke rumah masing-masing. Sekarang ni kenapa yang kau tak tidur? Tanya Mak Akir memerhati Latif Debok tersandar di tengah serambi. Yang kau tu pula, kenapa tak tidur? Latif Debok mengerling sambil tersenyum. Dia memang ditugaskan oleh Tok Lah supaya mengawasi Mak Akir sama ada turun ke tanah ataupun tidak. Aku ni masih belum mengantuk lah, kata Mak Akir mendongkol. Aku juga macam kau, belum mengantuk. Latif Debok mendendah macam ngejek. Mata dah tak mengantuk, macam mana nak tidur, babe? Katanya tersengih-sengih sambil terkuat-kuat menahan mengantuk. Minta maaf zaman dulu tak pakai bib, tersasul. Agaknya kau ni tak serasi tidur dekat rumah aku, sebab itulah tak mahu lelap mata. Ujar Mak Akir kesal dengan sikap Latif Debok yang mengganggu dirinya. Hatinya bimbang kalau-kalau puteri bongsu sudah menunggu kedatangannya apabila bulan mula mengambang. Tentu puteri bongsu menuduh dia memungkiri janji sekiranya dia tidak muncul. Kalau digagahinya juga pergi menemui puteri bongsu, tentulah rahsianya selama ini akan terbongkar. Rahsia inilah yang mahu disembunyikannya dari pengetahuan manusia biasa. Takkanlah tak serasi. Yang kau tu tak nak tidur tu, takkanlah tak serasi juga. Latif Debok masih mahu mengelak, tetapi dia merasa matanya sudah semakin mengantuk. Dia seolah-olah sudah tidak dapat lagi menahan rasa mengantuk itu. Di dalam, Mak Teh juga sudah lama terlena. Dalam keadaan bersungguh-sungguh menahan rasa mengantuk itulah, akhirnya Latif Debok tertidur. Dia terkapar di tengah serambi tidak bergerak sedikit pun. Ketika ini bulan sudah mengambang penuh di tengah malam yang sepi. Apabila Latif Debok terlena, Mat Akir mendengar namanya diseru berulang kali. Cepat-cepat dia bangun dari tempat tidurnya. Perlahan-lahan dia membuka pintu, lalu turun ke tanah menuju ke belakang rumah. Sampai saja di belukas senduduk, tiba-tiba kabus tebal menyelubungi dia. Puteri bongsu sudah pun menunggu dia di situ. Dah lama ke puteri bongsu menunggu saya? Tanya Mak Akir, bimbang puteri bongsu kecil hati kerana dia terlambat datang. Janganlah Putera Ali bimbang. Sebenarnya saya sudah tahu apa yang membimbangkan hati Putera Ali. Sahut puteri bongsu tersenyum. Saya tahu yang Putera Ali sudah mula diganggu orang. Kawan Putera Ali dah tidur dan dia takkan terjaga selagi Putera Ali masih di sini. Ujarnya perlahan. Barulah Mak Akir sedar bahawa puteri bongsu memang sudah mengawasi Latif Debok. Mari kita tengok ke arah tu. Puteri bongsu memegang tangannya lalu menunjuk ke arah sekumpulan orang yang terhendap-hendap mencari sesuatu. Mak Akir nampak Tok Lah dengan beberapa orang anak muda menjengah ke arah tempat dia bertemu dengan puteri bongsu. Itu ketua kampung Tok Lah tu. Apa pula yang dicarinya? Bisik Mak Akir serba salah. Mereka mengendap kita lah. Skodeng ni. Beritahu puteri bongsu. Ni dah kenapa? Kenapa dia orang mesti ambil tahu hal kita? Mat Akir merungut dengan perbuatan orang-orang kampung. Kita ni tak pernah ganggu siapa pun. Kenapa yang dia orang ni mesti nak ganggu kita? Katanya menyimpan perasaan dendam. Putera Ali bersabarlah. Puteri bongsu mengingatkan. Tok Lah tu orang tua. Tentulah dia tak nak kampung dia tercemar oleh orang-orang muda yang tak bertanggungjawab. Putera Ali tak boleh marah pada dia. Sebab itu kita mestilah jaga diri supaya kita ni tak terlanjur. Bisik puteri bongsu lagi. Mat Akir tidak menyahut. Dia merasakan jari puteri bongsu begitu lembut memaut lengannya. Hatinya berdebar bila setiap kali jari-jari puteri bongsu mengusap-ngusap pipinya. Dan ketika ini dia tak peduli lagi pasal Tok Lah dan orang-orang kampung yang sedang mengendapnya. Biarlah Tok Lah terserempak dia di situ. Dan dia percaya Tok Lah tidak akan menemuinya di situ selagi puteri bongsu ada di sampingnya. Bagaimanapun hatinya tersinggung juga kerana orang-orang kampung cuba mengganggu perhubungan dia dengan puteri bongsu. Tentulah perhubungannya dapat dipisahkan sekiranya Tok Lah menemui dia di situ. Kalau Tok Lah mengeluarkan kata-kata kesat kepada puteri bongsu, sudah tentu puteri bunian itu akan tersinggung. Gadis-gadis mudah tersinggung kalau hatinya dilukai. Mereka akan pergi meninggalkan tempat itu bila hatinya tersinggung. Okey guys, yang ni fakta. Dengan perempuan ni, jangan kata menang. Kalau berlawan bercakap, jangan kata menang. Seri pun payah. Tengok brother seorang tu dah tak pasal-pasal kena reman.
ada kes dekat kamera Highland. Padahal dia yang bawa tunggang langgang. Saya pun tak setuju cara dia tegur tu sebenar. Kalau dia tak touch, tak apa. Masalah dia dah touch perempuan tu. Kacau lah. Patutnya dia hantam bagi perasaan dia sedih biar dia mental menangis kat bucu katil tak apa. Sengit kepala budak perempuan tu. Baik, kita teruskan. Inilah yang membimbangkan Mak Akir. Dia tidak mahu hati Puteri Bongsu tersinggung. Kalau Tok Lah sudah mengeluarkan kata-kata yang kesat, pasti Puteri Bongsu lari meninggalkan dia. Dia akan kehilangan Puteri Bongsu buat selama-lamanya. Mak Akir tidak mahu Puteri Bongsu meninggalkan dia kalau semata-mata Tok Lah yang menyinggung perasaannya. Sekarang ni bagaimana kalau Tok Lah tahu hubungan kita ni? Tanya Mak Akir gelisah. Oh, dia takkan tahu selagi kita tak terlanjur. Puteri Bongsu meletakkan kepalanya ke bahu Mak Akir. Kau tengok guys. Mak Akir ni dah bagus. Dia pula goda-goda pula letak kepala kan. Mak Akir dapat mencium bau harum yang menyegarkan dari tubuh Puteri Bongsu. Semakin erat Puteri Bongsu memeluknya, semakin berdebar hati Mak Akir. Tetapi dia tetap menahan godaan yang menyesakkan nafasnya. Dia tahu Puteri Bongsu ni sengaja mahu menguji perasaan dia. Kasihkah Puteri Bongsu pada saya? Bisik Mak Akir ke telinga Puteri Bongsu. Mengapa Putera Ali bertanya kepada saya? Sepatutnya Putera Ali bertanya pada diri sendiri. Sahut Puteri Bongsu sambil mencium di bawah telinga Mak Akir. Macam biasalah guys, saya kalau buat suara perempuan ni terasa macam LGBTQ pula. Tapi tahankan je lah, kita habiskan juga episod ni. Saya mahu tahu hati Puteri Bongsu sendiri, kata Mak Akir. Segala-galanya terletak pada hati Putera Ali. Saya ni ibarat kain yang putih. Terpulanglah kepada Putera Ali, mahu mencorakkan dia. Dia semakin erat merapatkan tubuhnya kepada Mak Akir. Mak Akir terdiam. Hatinya tidak berubah mengenai cintanya terhadap Puteri Bongsu. Walaupun diketahuinya bahawa Puteri Bongsu bukanlah manusia biasa, tetapi dia sanggup menerimanya demi cintanya yang mendalam. Cintanya yang suci inilah yang meyakinkan Puteri Bongsu untuk membawa Mak Akir masuk ke dalam masyarakat bunian. Kalau cinta Mak Akir hanya sekadar memuja kecantikan dirinya, sudah lama dia melepaskan Mak Akir dari perasaannya. Mak Akir juga akan terpedaya oleh keindahan-keindahan yang sengaja diciptakan untuk anak muda itu terus berhayal. Tetapi dia tahu Mak Akir memang benar-benar mencintai dirinya. Dia tidak akan memperdayakan anak muda itu. Sehinggalah bulan mulai pudar di balik awan, Puteri Bongsu meminta diri untuk balik ke tempatnya. Apabila Mak Akir naik semula ke rumah, dia merasakan dakapan Puteri Bongsu semakin erat dan dia berjaya menghadapi godaan yang mendebarkan itu. Esoknya, Mak Teh pula mendesak dia menceritakan apa sebenarnya yang telah berlaku kepada dirinya selama ini. Kerana tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikannya, Mak Teh terpaksa bersetuju dengan nasihat Tok Lah supaya meminta pertolongan dari Pawang Bulin. Kalau kau tak mahu cakap, aku panggil Pawang Bulin ke sini. Mak Teh mengingatkan. Aku tak suka Bunian mengganggu rumah tangga aku. Jangan sekali-kali Bunian nak larikan anak aku ya. Katanya macam bercakap kepada Bunian, walaupun yang duduk di hadapannya itu ialah anaknya sendiri, Mak Akir. Apa yang Mak cakapkan ni? Mak Akir cuba mengelak dari membincangkan perkara Bunian. Saya ni tak sakit apa-apalah. Yang nak pergi panggil Pawang Bulin tu kenapa? Katanya lagi. Sakit ke tak sakit, aku tetap panggil Pawang Bulin. Aku tak mahu Bunian ganggu anak aku. Tegas Mak Teh dengan perasaan benci. Dia percaya dengan kata-katanya itu boleh menyinggung hati Bunian. Bila hati Bunian tersinggung, mereka pasti akan meninggalkan Mak Akir. Tak sekarang ni. Saya tak mahu Mak panggil Pawang Bulin. Sebab saya bukannya sakit. Bantah Mak Akir. Pesanan penghulu Bunian supaya jangan menghampiri Pawang Bulin tetap diingatnya betul-betul. Hanya kepada dirinya sahajalah terletak keupayaan penghulu Bunian untuk melindungkan dia daripada keupayaan Pawang Bulin. Kalau Mak Akir boleh ditewaskan oleh Pawang Bulin, berarti penghulu Bunian tidak akan berjaya membawa dia masuk ke dalam masyarakat Bunian. Sekiranya Mak Akir dapat membawa Puteri Bongsu keluar daripada masyarakat Bunian, tentu Mak Akir tidak sanggup memenuhi syarat-syaratnya. Dan akhirnya Mak Akir juga yang akan menerima padahnya menjadi gila nanar seumur hidup. Sebab itu terletak kepada tangan Mak Akir sendirilah supaya dia sentiasa menjauhkan diri daripada Pawang Bulin. Kau dah
Dah jauh ni dibawa oleh bunian Akir. Cuba ingatkan balik nak. Cubalah lepaskan diri kau daripada bunian. Kau pun bukannya sebarangan orang. Takkanlah kau tak reti nak lepaskan diri. Mak Teh cuba memujuk Mak Akir supaya menerima cadangannya berubat dengan pawang bulin. Mak Akir menjadi serba salah. Dia tidak boleh menyinggung hati maknya sebelum berjaya melepaskan diri dari kawalan pawang bulin. Dia hanya mendiamkan diri saja bila emaknya menimbulkan perkara mahu berubat dengan pawang bulin. Cepat-cepat pula dia membawa rawai ke sungai. Dia menuju ke pokok kelepung di tempat dia selalu memasang rawai. Setiap hari ke situlah dia datang memasang rawai apabila emaknya mula meminta pertolongan dari pawang bulin. Pada malam pertama pawang bulin membakar kemenyan untuk mengubatnya, Mak Akir merasa dadanya macam terbakar. Dia merasakan seolah-olah api kemenyan itu ditaburkan ke dalam hatinya. Semakin kuat pawang bulin membaca jampi serapah, semakin kuat pula Mak Akir membaca jampi serapah, menghalang pawang bulin menyeru itu dan ini. Pawang bulin sendiri merasakan perlawanan di dalam diri antara dia dengan Mak Akir. Di samping itu, pawang bulin mendapati penghulu bunian ada membantu Mak Akir dalam perlawanan dalam diri itu. Walaupun tidak berjaya pada malam pertamanya, pawang bulin berjanji akan datang lagi. Dia akan cuba menyelamatkan Mak Akir dari dikuasai oleh bunian. Pada malam pawang bulin datang mengubat itulah, Mak Akir bermimpi kononnya putri bongsu jatuh sakit. Putri bongsu memanggil-manggil dia supaya meninggalkan rumahnya. Selagi dia berada di rumah itu dengan diubat oleh pawang bulin, selagi itulah putri bongsu tidak boleh sembuh dari sakitnya. Esoknya, pagi-pagi lagi, Mak Akir sudah membawa rawai ke sungai. Setelah memasang rawainya, dia duduk termenung di atas perdu pokok kelepung, tempat putri bongsu selalu duduk menjuntaikan kaki ke air. Di situ, dia mula membacakan jampi serapah yang diamalkannya selama ini. Sekonyong-konyong muncullah penghulu bunian di situ. Penghulu bunian tersenyum melihat dia duduk di situ. Memang hati Putera Ali ni bersih. Saya dah bersedia menerima kedatangan Putera Ali. Dan Putera Ali lah yang berhak ke atas masyarakat bunian sekarang ni. Ujar penghulu bunian memegang tangan Mak Akir. Mak Akir bangun mengikut ke mana yang dituju oleh penghulu bunian. Dia dibawa masuk ke perkampungan bunian. Di situlah dia pernah dibawa oleh putri bongsu sebelumnya. Sampai sahaja di dalam istana penghulu bunian, dia dibawa oleh seorang perempuan tua ke bilik tidur putri bongsu. Semasa Mak Akir masuk ke situ, dia dapatinya memang benar. Putri bongsu memang sedang terbaring sakit. Maafkanlah saya putri bongsu kerana saya dah menyusahkan putri bongsu. Katanya lalu memegang jari putri bongsu. Dia dapat merasakan jari itu terlalu lembut bagaikan kapas. Tidak apa-apa. Putera Ali dah selamatkan nyawa saya. Kalau tidak kerana kejujuran hati Putera Ali, sudah tentu saya mati dibunuh pawang bulin. Dia menjelaskan sambil menangis teresak-esak. Dengan keputusan nekat Mak Akir itu, kekallah dia tinggal bersama penghulu bunian. Dia kemudiannya dinikahkan oleh penghulu bunian dengan putri bongsu. Mulai saat itu, lenyaplah cerita Mak Akir dari kampungnya. Hanya 3-4 tahun selepas kehilangannya, itulah dia pernah muncul dan memberitahu keluarganya tentang perkahwinannya dengan bunian itu. Selepas itu sampailah dengan apa yang diceritakan oleh nenek saya kepada saya. Mak Akir tidak muncul-muncul lagi. Kehilangannya dianggap oleh saudara maranya sebagai sudah tidak ada lagi. Walaupun Mak Akir tidak meninggalkan zuriat, tetapi zuriat dari kakaknya itulah dalam beberapa keturunan sampai kepada nenek saya.